Assalamualaikum, salam sejahtera, peace be upon you and greetings. Selamat bertemu kembali ke saluran YouTube saya, Syafiq Ashraf aka Music Mind. Terima kasih atas sokongan anda yang tidak pernah berbelah bahagi, dan terima kasih sekali lagi atas perhatian anda serta kesudian anda untuk menonton video ini. Seperti biasa, seperti lazimnya, jangan lupa untuk menekan butang like, kongsikan video ini seberapa banyak yang boleh, dan yang paling penting sekali, sila tekan butang subscribe ataupun langgan di bawah ni serta butang notifikasi untuk menjadi orang yang pertama mendapat makluman setiap kali saya memuat naik video yang terbaru. Baiklah, untuk bingkisan bingkisan kali ini kita nak bercerita tentang peristiwa yang berlaku pada minggu lepas sebenarnya. Sebab hari ini, tarikh video ini dibuat naik 17 Jun 2021, bermakna seminggu yang lepas tarikhnya ialah 10 Jun 2021, dan tarikh itu akan kekal menjadi ingatan kepada lebih daripada 380,000 calon, ataupun bukan calon lah, 380,000 graduan Sijil Pelajaran Malaysia ataupun SPM bagi tahun 2020. Mereka baru mendapat keputusan minggu lepas. Apa pun yang berlaku, saya ingin mulakan dengan ucapan tahniah kepada kesemua anda yang berjaya mengarungi SPM dalam suasana yang begitu berbeza dan teramatlah mencabar. Jadi tidak kira apa jua keputusan yang anda peroleh, tak kira lah berapa banyak A, tak ada A langsung ke, tak mengapa, asalkan anda berjaya menamatkan pelajaran ataupun pengajian anda di sekolah. Secara rasminya dah tak jadi budak sekolah lagi dah, melainkan lepas masuk tingkatan 6 lah. Tapi apa-apa pun, tahniah, segala usaha anda telah pun berakhir dengan hasil yang mungkin tidak anda harapkan, mungkin juga melebihi jangkaan anda. Apa-apa pun, tahniah, anda adalah yang terbaik, yang terkuat dari segi mentalnya nak mengharungi SPM dalam suasana sebegini. Jadi tahniah, congratulations, you've done such a great job in fulfilling your duty as students. So best of luck for your future endeavour, alright? Ya. Baiklah, kenapa saya nak cerita pasal SPM 2020 ni? Sebab kalau anda mengikuti saya di media sosial, sebabnya memang begitu jelas lah. Ia memang sesuatu yang amat peribadi buat saya, sebab adik bongsu saya, adik yang paling kecil sekali, Sadatu Syahidah, dia pun merupakan salah seorang graduan SPM 2020 yang mengambil ataupun menerima keputusannya pada minggu lepas, pada 10 Jun tersebut. Dan reaksinya semasa mendapat tahu keputusan tersebut menjadi tular, sehinggalah bermacam-macam kejadian berlaku selepas itu. Tetapi jika anda terlepas untuk menonton reaksinya yang tidak bertapis, tapi kejap lagi memang akan tapis jugalah, yang tidak ada sebarang muzik latar, sebab kebanyakan yang dikongsikan memang dah disunting oleh Syakir, adik saya. Dan yang tular di media sosial pun adalah versi yang dah disunting dengan muzik latar. Jadi kita nak tengok reaksi yang sebenar-benarnya tanpa sebarang kesan khas ataupun kesan bunyi. Nak tahu macam mana reaksi sebenarnya, reaksi dia dan juga reaksi kami ketika keputusan tersebut diumumkan, jom kita tengok yang ni. Begitulah. Kalau ikutkan sebenarnya video tu lagi panjang, tapi saya memang terpaksa potong dan sunting sebab ada beberapa bunyi-bunyian yang tidak semenggah
Dan juga ada beberapa paparan yang turut tidak semenggah untuk saya sertakan sekali. Tapi itulah reaksi yang memang sebenar-benarnya. Saya tak tahu kenapa pada hari tersebut saya tidak rasa apa-apa pun. Kalau anda dengar pada penghujung video tersebut, mak saya memanggil nama saya. Sebab saya sebenarnya tengah tidur, tengah terlelap dekat dalam bilik waktu pukul 10 tu. Jadi terpaksalah dipanggil nama saya. Dan bila saya dapat tahu, saya macam oh okey. Dan bila saya tengok keputusan dekat komputer tu, memang macam wah, bagus. Saya rasa gembira. Tak beremosi pun, saya tak rasa terharu ke sebab ke. Tak tahu kenapa hari tersebut memang saya teramatlah relax. Tidak gemetar, tidak macam cuak ke, tak ada selera nak makan ke. Tak tahu kenapa. Saya memang orang kata laid back, sehabis-habis laid back. Sebab mungkin juga saya tidak meletakkan apa-apa jangkaan terhadap Syahidah. Bagi saya tak kisah. Bukan tak kisah dia nak ambil keputusan, tapi saya tak kisah dengan apa jua keputusan yang dia akan dapat. Saya tak nak letakkan tekanan tu kepada dia. Jadi apa-apa keputusan yang dia dapat, saya akan okey. Dan saya rasa dengan segala apa yang dia dah lalui sepanjang tahun lepas dengan PKP, dengan PDPR, kita akan cakap pasal tu kejap lagi. Dengan segala yang dia lalui, apa-apa keputusan akan menjadi keputusan yang terbaik untuk dia. Dan saya terima seading. Saya tak kisah pun dapat straight A ke, tak dapat ke, tak apa, saya tak kisah. Tapi bila dapat tahu dia dapat straight A, saya memang gembira yang gembira. Bukan gembira terharu keras nak nangis sebab tak. Memang gembira yang teruja. Macam wow, straight A, wah, yay. Memang saya gembira. Sebab memang dalam kalangan kami adik-beradik memang tak ada seorang pun yang SPM-nya straight A. Semua A. Saya pun terkandas. Yes, I'm looking at you, biology. Kan. Kami semua terkandas. Tapi Alhamdulillah Syahidah dapat semua A, 9 subjek. Alhamdulillah, tu memang rezeki dia. Itulah keputusan yang terbaik untuk dia, yang selayaknya untuk dia. Alhamdulillah, saya tumpang bangga dan tumpang gembira dengan keputusan tersebut. Alhamdulillah. Ya, memang itu satu perkara yang saya tak tahulah nak kata di luar jangkaan ke apa. Sebab macam saya katakan, saya tak jangkakan apa-apa. Saya tidak meletakkan apa-apa harapan yang terlalu menggunung. Sebab saya takut dia tertekan. Jadi dapat 9A, wow, 9A tu okey lagi. Maknanya semua A tu, itu satu yang rasanya sebab saya rasa gembira. Sebab saya tak pernah berdepan dengan suasana tersebut dalam keluarga sendiri. Semua A untuk SPM. Jadi ya, sebab tu mungkin saya rasa gembira lebih daripada rasa apa, terharu ke sebab ke tak. Memang saya rasa gembira yang teramat sangat. Jadi itulah keputusan dia. Dan saya rasa gembira lah. Congratulations to you, Syahidah. I'm extremely proud and I'm so happy for you. I'm super excited when I saw your result. I'm so happy. Yeah, you deserve all this success after what you've been through over the past 1 year. Crazy year for you as an SPM candidate. Now you are an SPM graduate, so congratulations once again. I'm so happy for you. I love you so much. Mwah. Okey, jadi lepas dah dapat tahu keputusan tersebut, semua pun dah berada dalam keadaan yang tenang semula. Jadi masanya untuk memaklumkan kepada orang lain pula tentang keputusan Syahidah tu. Dan disebabkan Syahidah antara, saya boleh katakan antara orang yang terawal yang dapat mengakses laman web semakan keputusan SPM tu. Jadi memang kami dapat tahu amat awal. Rasanya sebelum 10 suku memang kami dah mula mengongsikan berita tentang keputusan Syahidah tersebut. Jadi Kak Long saya seperti biasa tweet lah pasal keputusan Syahidah tu di akaun Twitter dia. Seperti anda boleh lihat sekarang ni, itulah tweetnya. Taklah apa sangat. Tapi disebabkan Kak Long saya ni memang ada, orang kata dalam bahasa Inggeris kita panggil social media presence yang amat kuat.
yang taklah amat, agak kuat. Jadi dalam masa beberapa minit sahaja, tweet tersebut tular di Twitter. Tak tahulah seberapa pantas yang mana, saya tak pasti. Tapi tak lama selepas itu, muncullah beberapa wartawan dari bermacam-macam agensi media yang tampil untuk menembung bual Syahidah, bertanyakan tentang keputusan yang mula-mula dapat dari Sinar Harian kalau tak silap, yang kemudian mengeluarkan artikel tentang Syahidah. Kemudian ada dari Bernama TV. Lepas tu sampai ke petang, memang dari pukul 11 tu sampai ke malam, memang tiba-tiba Syahidah jadi sibuk dengan bermacam-macam terbual oleh pelbagai media. Dan kemudian petang pula tiba-tiba dia ditemu ramah secara langsung di Hot FM, Radio Hot FM. Ya memang gila lah. Oh ya, kalau nak tengok temu ramah Hot FM tu, kita tunjukkan sikit. Yang dapat 9A tu adalah Saidatul Syahidah, adik kepada Saidatul Syuhada. Yang post video tu tadi. Assalamualaikum Syahidah. Waalaikumsalam. Pertama kalinya kita nak ucapkan tahniah. Ya. Kerana keputusan yang sangat cemerlang. Sangat cemerlang. 9A Wow. dik. Adik makan apa ni? Makan kismis kan? Makan cikgu bagi. Cikgu bagi. Nampak? Itulah dia daripada tweet ataupun ciapan di Twitter, membawa lah ke Sinar Harian dan juga macam-macam blog utama yang lain. Kemudian sampai ke petang tak pasal-pasal masuk Hot FM. Kan, tapi itu rezeki Syahidah lah kan. Takkan saya nak marah pula kan. Dia tak kisah sebenarnya. Nak dijadikan cerita pula, tak lama selepas itu Syahidah dijemput untuk muncul dalam Malaysia Hari Ini, program Bual Bicara Pagi di TV3 bersama-sama dengan mak saya. Dan itu memang itu pun salah satu benda yang macam amat tidak disangka-sangka lah. Dan benda ni berlaku begitu patah, macam tiba-tiba Hot FM, tiba-tiba Sinar Harian, macam semua ni datang gara-gara satu tweet yang tular kan. Tapi hadapilah benda Allah tu kan, takkan kita nak cakap tak nak tak pelajari orang lain kan. Dah benda tu satu peluang yang jarang untuk diperoleh kan. Jadi pergi je lah kan, secara maya melalui Google Meet kalau tak silap. Jadi nak tengok segala apa yang terjadi, kita tunjuk sikit je lah kan. Kalau nak tunjuk penuh ada je dekat YouTube. Tapi kita tengok, kita tunjukkan sikit. Kita dah bersama dengan Saidatul Syahidah. Saidatul Syahidah ini merupakan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bentara Dalam Segamat Johor. Dan akan bersama dengan ibu beliau juga. Betul. Itu Puan Halimatul Saadiah Muhadi. Dekat sudah bersedia. Ni ada dia. Selamat pagi. Selamat pagi. Tahniah diucapkan. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Rasanya nak panggil apa ni? Syahidah ke Saidatul ke macam mana? Syahidah apa ni? Okey, Syahidah antara yang rakamkan detik bersejarah tu juga ya? Ya, akak saya yang rakamkan. Dia letak tripod. Begitulah kisahnya. Oh ya, kalau anda nak tengok temu bual penuh Malaysia Hari Ini dan juga Hot FM yang saya tunjukkan tadi tu, ada pautannya di ruangan deskripsi ataupun description box di bawah ni. Saya ada sediakan pautan untuk anda menonton video tersebut secara penuh. Okey, kalau nak letak kat sini memang tak muat lah jawabnya. Jadi lepas habis MHI tu kira yang paling utama lah, yang paling besar. Lepas tu rasanya dah reda lah. Cuma memang agak kecoh jugalah satu segamat ni nak diceritakan. Kawan-kawan dia dan juga cikgu dia tak payah cerita lah, memang penuh dengan bermacam-macam mesej dekat WhatsApp. Tapi kami yang lain juga pun turut terkesan kan, sebab dah adik sendiri, kat ahli keluarga sendiri muncul dekat TV dan kami pun kongsikan benda Allah tu. Jadi memang kami pun sibuklah menerima mesej daripada kawan-kawan saudara mara, mereka yang nak tahu tentang apa yang berlaku, yang nampak Syahidah di TV, macam-macam.
Tapi saya secara peribadi saya tak sesibuk sangat lah nak melayan mesej daripada mereka di Instagram ataupun di WhatsApp, sebab memang tak ramai pun yang memberi respon kan. Rasanya itulah hikmahnya tak ada ramai kawan. Kan, tak ada ramai kawan. Mungkin macam kenapa aku tak ramai kawan kan. Dekat Segamat ni pun saya nak lipat dengan siapa je, tapi bila berdepan dengan keadaan macam ni barulah saya nampaklah itulah hikmahnya tak ada ramai sangat kawan kan. Tak adalah berserabut sangat nak melayan benda-benda alay semua. Tapi kepada mereka yang mesej saya di Instagram, yang mengucapkan tahniah kepada Syahidah, terima kasih banyak-banyak atas ucapan tersebut. Saya menghargai je kan. Terima kasih kerana menghubungi saya untuk menyampaikan salam tahniah tersebut. Terima kasih, terutama di Instagram. Dekat WhatsApp rasanya seorang dua je kot. Dekat Facebook ramai lah, terutama daripada bekas guru Syahidah yang memberikan komen kan. Dekat Twitter seorang dua juga. Jadi memang taklah serabut sangat. Okey untuk saya. Yang lain memang beratus-ratus mesej kan, sampai dah tak telarat nak layan. Saya okey lagi, macam yes. Okey, kalau anda pergi dekat video MHI tersebut dekat YouTube ataupun video Hot FM tu dekat Facebook, ada macam-macam komen yang macam ada yang okey, ada yang macam memang mengarut habis. Tapi tu saya tak kisahlah, sebab saya pun cakap dengan mak saya, kalau apa-apa jangan tengok komen kat Facebook tu, sebab kadang komennya tu memang tak senonoh dan agak tidak sopan dan agak merendah-rendahkan. Orang kata apa, condescending dalam bahasa Inggeris ni kan. Jadi saya kata jangan tengok komen kat Facebook kan. Tapi saya ada terjumpa satu tweet. Ini tak ada kena dengan Syahidah pun, sebab ia cuma satu tweet yang sendiri ataupun stand alone tweet, bukannya komen kepada mana-mana video ataupun artikel berkaitan Syahidah. Tapi ada satu tweet ni dan saya amat bersetuju, yang mempersoalkan ataupun agak tertanya-tanya kenapa kebanyakan media ni nak menemu bual pelajar ataupun graduan SPM yang dapat straight A ni, yang kebanyakan daripada mereka berada dalam kelompok orang kata yang agak senang, sederhana ataupun kelompok atasan. Orang kata apa, middle or upper middle class dalam bahasa Inggeris ni kan. Dan saya pun setuju. Dalam tweet pun tanya, patutnya pergilah temu bual golongan marhain yang lebih susah kan, tanyakan mereka tentang cabaran waktu PDPR ni. Dan saya amat setuju sebenarnya. Sebab Syahidah pun secara peribadi dia rasa tak selesa sangat sebab menjadi tumpuan kepada segala temu ramah dan temu bual media ni. Sebab dia pun sendiri nyatakan bahawa ada lagi rakan sekolahnya yang keputusan SPM-nya lebih cemerlang. Ada seorang tu 9A tambah 1A tolak. Lagi tinggi keputusan dia kan. Dia pun tak faham kenapa tiba-tiba dia yang jadi tumpuan satu Segamat, satu Malaysia. Tapi itulah kenapa tidak ditanyakan kepada golongan marhain ataupun mereka yang tinggal di PPR ataupun di kampung yang memang ada kekurangan akses terhadap segala bentuk pembelajaran yang bersifatkan ataupun berasaskan kepada teknologi ni kan. Jadi itu yang ingin saya kupaskan pada hari ini sebenarnya. Kenapa kita tidak fokuskan kepada graduan SPM yang datang dari keluarga yang susah. Memang ada berita tentang anak saya tengok tukang sapu sampah ataupun orang yang tinggal di kampung, lebih kurang 90 graduan orang asli mendapat semua A. Alhamdulillah, itu satu perkara yang menggembirakan. Tapi di sebalik kejayaan tersebut ada cabaran yang mereka perlu hadapi. Kalau saya nak cerita pasal Syahidah kan, ataupun keluarga saya sendiri secara peribadi, saya mengakui dan saya juga harus menyatakan bahawa Alhamdulillah kami ni taklah kayangan sangat kan, tapi senang kan, kami ada akses kepada internet, berkenaan elektrik. Syahidah pun
ada kemudahan untuk mengakses segala kerja ataupun untuk masuk kelas Google Meet kan. Dia ada bilik dia sendiri. Mak saya pun ada laptop yang dilengkapi dengan webcam. Jadi benda-benda tu senang untuk dia kan. Tapi itu dia ataupun golongan yang setara dengan kami yang tinggal di kawasan sebegini kan, sub bandar ataupun suburban. Ramai lagi di luar sana yang seangkatan dengan dia yang terseksa disebabkan tak ada akses kepada laptop, kepada internet kan. Sampai kita tengok dekat dalam berita pun, dekat akhbar, dekat media pun ada yang sampai terpaksa pinjam ahlong semata-mata nak guna laptop, dan ada yang sampai kena melilau waktu malam nak cari internet kan, berjalan kaki nak pinjam laptop itu ini, macam-macam berita yang kita jumpa. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita angkat dan harus kita bangkitkan supaya semua orang, terutama sekali calon SPM 2021, mereka akan dapat terus belajar walaupun dalam keadaan PDPR. Memang saya harus akui keluarga saya ataupun Syahidah secara peribadi diberikan kemudahan kepada internet dan juga laptop. Benda tu alhamdulillah tak menjadi masalah buat kami. Tapi kita kena fikir tentang orang lain juga yang tinggal di kampung, di luar bandar, yang tak ada akses. Siapa yang nak bela mereka, siapa yang nak bantu mereka. Jadi kita kena tengok benda-benda macam ni lah kan. Sebab internet sekarang ni amat penting, dan kewujudan PDPR ni memang menampakkan betapa internet ini amat penting. Internet dengan elektrik ni saling berkaitan lah. Betapa pentingnya elektrik ni dalam kemajuan dan juga pembangunan masyarakat secara keseluruhannya. Jadi kita kena segerakan pemberian akses kepada internet kepada semua orang di Malaysia, terutamanya kita bercakap tentang konteks Malaysia lah kan, sebab itu penting. Dan dengan PDPR ni lagilah nampak keperluan tersebut. Internet bukan lagi satu keistimewaan yang menjadi satu pilihan. Kita boleh pilih nak ada internet ke tak nak. Ia sudah menjadi satu keperluan untuk semua orang, terutamanya kepada para pelajar disebabkan PDPR sekarang ni kan. Kalau anda nak tahu, pada Jun 2016, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah mengeluarkan satu resolusi yang mengecam sebarang tindakan daripada mana-mana pihak yang mengganggu capaian internet kepada orang awam, kerana ia dianggap sebagai satu pencabulan hak asasi manusia. Jadi, apa maknanya? Okey, walaupun tidak jelas disebut, tapi ia boleh dilihat sebagai secara tidak langsung PBB melihat internet itu sebagai hak asasi manusia, sama seperti bekalan air bersih, sama seperti elektrik, sama seperti jalan raya berturap. Jadi itu yang kita kena lihat sebenarnya, dan kita kena ambil teladan dan juga ambil maklum. PBB pun mengatakan bahawa internet itu, secara tak langsung lah PBB mengatakan bahawa internet itu adalah hak asasi manusia. Semua orang ada hak terhadap internet dan ia perlu diberikan sewajarnya. Jadi itulah yang kita kena perjuangkan, pemberian internet ataupun capaian internet kepada semua orang, tak kira di mana mereka, di pedalaman Sarawak ataupun di perkampungan orang asli di Perak. Semua orang kena ada internet. Dan saya secara peribadi pun merasakan bahawa kita sebagai satu negara ni, Malaysia ni, kita tak boleh anggap Malaysia ni sebagai satu negara maju selagi setiap rakyat Malaysia tak ada akses kepada 4 benda ni, iaitu bekalan air bersih. Kita tahu kan kat mana ada air paip bersih tertarik. Kita tak nak cerita pasal tu, tapi setiap rakyat Malaysia ada hak terhadap bekalan air bersih, bekalan elektrik, jalan raya berturap dan internet. Jadi saya pernah utarakan 4 elemen ini di Twitter dengan hashtag 4 yang asas
Dan saya rasa itu adalah satu gerakan yang perlu kita war-warkan. Hashtag 4 yang asas. Pastikan setiap rakyat Malaysia mendapat akses kepada bekalan air bersih, elektrik, jalan raya berturap dan juga internet. Ada 4 yang asas ni untuk semua orang dekat Malaysia, barulah kita boleh cakap yang okey, Malaysia ni negara maju. Kan? Kalau bekalan yang asas ni pun, salah satu ni pun tak ada dekat kampung, tak payahlah nak bina bangunan setinggi-tinggi gunung ke apa kan, tak payah. Kita kena selesaikan 4 yang asas ini terlebih dahulu sebelum kita berfikir ataupun merancang tentang benda-benda lain. Sebab benda ni besar kesannya ya kepada semua orang. Lebih-lebih lagi sekarang dengan PKP, dengan MCO di mana kita tak boleh nak keluar, dan kebanyakan pembelian sekarang orang nak lakukan secara dalam talian. Ada Shopee, Lazada, segala macam, ada Boost, apa lagi, tak cenggu e-wallet, segala macam bentuk perbankan elektronik. Jadi internet itu adalah perlu. Dan bila bercakap tentang soal pendidikan terutamanya, akses kepada internet itu adalah perlu. Lebih-lebih lagi sekarang ketika PDPR sedang berlangsung, dan saya yakin ia akan berlangsung untuk satu tempoh masa yang agak lama sebelum anak-anak ini boleh kembali ke sekolah untuk sesi pembelajaran secara bersemuka ataupun fizikal. Jadi itu yang kita kena perjuangkan. Ya, kita kena tanya mereka apa kesusahan yang mereka hadapi. Dan saya rasa poin yang saya bagi tadi itu agak relevan lah. Itulah cabaran mereka kan. Nak cari menara pencawang sejauh-jauh 7 km berjalan kaki, nak cari internet. Benda tu tak sepatutnya berlaku. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang kan, sebab teknologi dah makin senang nak dapat. Boleh dikatakan setiap orang di kawasan bandar ataupun di pinggir bandar ada telefon pintar masing-masing. Kan nenek saya pun ada telefon, tapi telefon Nokia lah yang tek-tek-tek tu kan. Tapi sekurang-kurangnya adalah telefon kan. Ini ada yang di kampung telefon pun mereka tak tahu apa tu telefon, macam mana nak gunakan tablet kalau mereka dapat kan. Mereka tak ada sebarang panduan terhadap penggunaan teknologi. Dan itu macam saya cakap penting, mereka kena ambil tahu tentang teknologi pada masa sekarang kan. Mereka tak nak pindah ke bandar, tak apa, asalkan mereka didedahkan dengan teknologi ini supaya ia akan lebih memudahkan urusan mereka dan juga anak-anak mereka. Jadi pokok pangkalnya, kita kena pastikan sistem pendidikan sedia ada, terutamanya kepada golongan di luar bandar dan juga kawasan pedalaman, adalah efisien dan serba mencukupi. Sebab kita tak nak mereka ketinggalan. Sekarang ni pun disebabkan oleh pandemik ini dan disebabkan oleh PKP, jurang perbezaan antara pelajar bandar dan juga luar bandar dah makin ketara kan. Dekat bandar nak cari telefon, nak cari laptop senang. Dekat luar bandar susah. Dah lah tiba-tiba PKP, tak boleh nak ke sana ke sini kan. Nak cari laptop pun tak boleh. Jadi jurang tersebut makin besar dan ia jadi semakin mencabar untuk merapatkan jurang tersebut. Jadi itu amat penting. Pendidikan adalah nadi kepada pembangunan negara. Kita kena segerakan capaian internet ni terutamanya, dan juga capaian teknologi kepada semua pelajar di seluruh negara. Jadi saya amat memuji inisiatif daripada mana-mana pihak, tak kisahlah ahli politik ke, golongan selebriti ataupun mereka yang berada, yang have katanya kan, yang ingin membantu anak-anak yang kurang berkemampuan ini untuk mendapatkan segala macam gadget yang diperlukan untuk mereka belajar pada waktu sekarang ini. Saya amat hargainya, tak kisah pun kan, asalkan mereka ni kebajikannya terjaga dan juga pendidikan mereka tidak terabai dan tidak terganggu. Jadi tak kisah, kita pun boleh je hulukan sumbangan kalau ada mereka yang susah dalam komuniti kita. Kita tolong sebanyak mana yang termampu kan. Jadi sememangnya PKP MCO ni telah mempercepatkan IR 4.0 ataupun revolusi perindustrian 4.0 yang berpandukan kepada teknologi pintar. Jadi kita kena sedaya upaya membantu anak-anak ini untuk belajar menggunakan teknologi dan juga mendapatkan akses kepada teknologi supaya mereka dapat belajar dalam suasana yang selesa
di rumah masing-masing, dan dalam masa yang sama terus menerima input yang berterusan daripada guru-guru, walaupun tidaklah secara berdepan tapi secara maya saja, tetapi pemberian ataupun penyaluran maklumat itu sentiasa berterusan tanpa sebarang gangguan, kan. Ini penting sekali, ya, terutamanya untuk calon-calon SPM 2021. Mereka memang lebih banyak cabaran untuk mereka, sebab 2020 boleh dikatakan hampir separuh daripada tahun pengajian mereka itu adalah secara dalam talian, dan tahun ni pun sampai sekarang masih lagi secara dalam talian. Saya tak pasti mereka pernah masuk sekolah ke tak tahun ni, rasa tak pernah kot. Jadi dah setengah tahun lepas dalam talian, sekarang pun untuk tahun ni pun setengah tahun dah dalam talian. Jadi suasana pembelajaran tu amatlah tak kondusif. Tingkatan 4, tingkatan 5 memang amat mencabar untuk mereka. Tekanan adalah lebih besar untuk mereka sebenarnya. 2020 okey lagi Syahidah, sekurang-kurangnya waktu dia tingkatan 4 dia masih bersekolah macam biasa. Cuma tingkatan 5 je lah agak terencat sikit perjalanannya itu, kan. Tapi untuk calon SPM 2021 ni, tingkatan 4 tergenala sikit, tingkatan 5 pun masih lagi tergenala. Jadi kita kena bantu mereka, dan kita tidak boleh memaksa mereka untuk terlalu memfokuskan kepada pelajaran. Sekiranya mereka sendiri pun tak rasa selesa, mereka sendiri pun rasa terpaksa dan tersiksa dengan pengajian ataupun pembelajaran secara maya ini. Kalau budak-budak IPT pun bising dengan ODL, apatah lagi budak-budak SPM ni, kan. Jadi saya tak boleh cakap yang saya faham perasaan mereka, tak boleh. Saya tak pernah merasa benda-benda ni semua ODL ni. Alhamdulillah lah, sepanjang diploma dan juga ijazah waktu dekat sekolah pun memang tak pernah lah saya ada kelas melalui laptop sahaja. Jadi memang saya tak boleh cakap yang saya tahu perasaan mereka, tak. Dan mereka yang tak pernah merasa suasana macam ni pun, mereka tak, rasanya tak layak pun untuk menghakimi pelajar IPT yang sedang bertarung dengan ODL ni. Dengan cakap alah lembik lah, alah belajar guna laptop je pun takkan tu pun stres. Tak, kita tak boleh cakap macam tu. Kita tak tahu apa perasaannya berada dalam keadaan tersebut. Stresnya berlainan disebabkan ada pensyarah yang merasakan bahawa mereka ni sepanjang masa dekat rumah ni, jadi boleh beli masa bagi tugasan, kan. Sama juga macam WFH, work from home, kan, kerja dari rumah. Bos beli masa boleh bagi macam tugasan, kan. Sebab dah duduk rumah, kan, mesti lagi banyak masa, kan. Padahal mereka pun ada benda lain nak buat, kan. Nak masak, nak semayang, nak makan, nak buat benda lain, urusan rumah, segala macam, kan. Jadi tak adil untuk kita cakap yang mereka ni lembik, kan. Mereka belajar dalam keadaan yang tidak pernah generasi lain hadap. Kita kena tolong mereka dan bukannya kecam mereka, kan. Saya pun ada kawan-kawan yang masih lagi belajar di IPT, yang mengajar di sekolah dan juga di peringkat IPT, kan. Saya melihat kesukaran mereka. Tak payah pergi jauh, dekat dalam rumah ni pun mak saya dengan akak saya guru, kan. Mereka mengajar melalui laptop, melalui Google Meet. Saya lihat dan saya boleh nampak kesukaran yang dihadapi, kan. Nak cari murid-murid yang tak ada akses kepada internet, macam mana nak ajar mereka ni, kan. Yang ibu bapanya memang tak ada internet pun, nak guna WhatsApp pun kadang-kadang tersekat sebabkan sambungan internet yang tak kuat, kan. Jadi benda-benda macam tu kita kena ambil kira jugalah. Tak boleh nak pukul rata mengatakan bahawa alah budak-budak ni belajar online rasa stres, salah lembiknya. Tak boleh macam tu. Kan, banyak pula membebel, kan. Apa-apa pun yang penting kita kena segerakan akses kepada internet untuk semua pelajar sekolah dan juga IPT, kerana bila mereka boleh belajar dengan selesa, secara efisien, mereka insya-Allah mereka akan cemerlang dalam pelajaran walaupun dengan cabaran segitu, dan mereka akan dapat membangunkan diri sendiri supaya mereka dapat membangunkan masyarakat. Kan, pendidikan itu adalah tunjang kepada pembangunan negara, dan mereka berjaya, negara akan berjaya insya-Allah, tak masalah. Jadi ya,
Baiklah, selain daripada membebel pasal SPM dan juga keputusan dan juga PDPR, saya juga nak mengutarakan satu macam sentimen kecil ya yang Syahidah kali kan dia nak utarakan waktu temu bual dia dengan Malaysia hari ini, tapi tak sempat. Jadi saya rasa dekat sini lah saya nak sebutkan sebab apa Syahidah ni dia adalah pelajar sains sukan. Dia bukan sains tulen. Jadi alirannya tu tidaklah bersifat arus perdana, not mainstream science. Dia ambil sains sukan, kemudian perniagaan, pendidikan seni, dan lagi 6 tu subjek yang asas lah kan. Jadi bukannya sains tulen ada biologi, kimia, fizik, tak. Memang sains yang berbeza sikit, ada sains sukan. Jadi kejayaan Syahidah dapat 9A, semua A itu menunjukkan bahawa ya tak ada masalah pun untuk budak-budak yang bukannya aliran sains untuk berjaya. Kan tak kisahlah aliran apa pun, sains ke sastra ke ataupun di tengah-tengahnya macam Syahidah lah kot ya, sebab dia ambil pendidikan seni. Tak kisah mana-mana aliran pun asalkan anda berusaha, anda sentiasa melakukan yang terbaik, anda boleh berjaya. Jadi Syahidah ni telah membuktikan bahawa budak-budak sains sukan pun boleh kan. Sains sukan dia A, tak ingat, tapi A lah kan. Jadi budak sains sukan boleh, budak sastra boleh, budak-budak seni boleh, budak-budak catering boleh, budak-budak SRT boleh, semua orang boleh kan. Jadi kita perlu nak meletakkan satu bias terhadap mana-mana aliran di sekolah kan. Oh, budak sains pandai, budak sastra budak-budak seni tak. Semuanya pandai, semuanya sama di sisi Tuhan, tiba-tiba kan. Tapi itulah yang ingin saya war-warkan di sini dan juga ingin saya promosikan jugalah kan kepada mana-mana yang waktu nak naik ke menengah atas tu kan rasa nak ambil sains sukan, ambil je lah kan. Kalau dah itu minat anda kan nak menjurus ke arah sains sukan ataupun nak ambil pendidikan seni ataupun subjek lain yang tidaklah macam saya cakap bersifat arus perdana kan, biologi, kimia, fizik, tak nak ambil tu, nak ambil subjek lain, tak ada masalah asalkan anda minat. Dan bila anda dah ambil subjek tu, usahalah untuk dapatkan keputusan yang terbaik kan. Jangan dah okey nak ambil subjek ni tiba-tiba macam tak nak tukar dah tak boleh dah kan. Jadi apa-apa subjek yang anda nak ambil untuk menengah atas terutamanya kan, tak kisah, tak ada masalah pun. Tak payah nak meletakkan satu stereotip bahawa okey fizik, kimia, biologi okey, ambil ni okey insya-Allah senang. Tak pun kan. Ambil subjek yang anda betul-betul rasa anda boleh bawa untuk menengah atas kan. Jadi itulah pesanannya ya. Tak kisahlah subjek apa pun untuk anda yang anda nak ambil, wahai adik-adik sekalian, tak apa, asalkan anda berusaha, belajar betul-betul, dapatkan keputusan yang baik, insya-Allah tak ada masalah kan. Subjek apa je subjek yang ada untuk SPM macam-macam kan. Bible knowledge, kalau tengok kat jadual peperiksaan tu kan, Bible knowledge ada pertukangan, ada apa lagi, memasak, menjahit, segala bagai. Nak ambil lah, tak ada masalah. Asalkan buat yang terbaik, asalkan belajar betul-betul, tak ada masalah. Okay? Jadi kepada budak-budak sains sukan yang seangkatan dengan Syahidah, graduate SPM 2020 yang mengambil sains sukan terutamanya, syabas, anda telah pun berjaya mengharungi subjek tersebut dengan jayanya di sebalik PDPR dan juga kegilaan pandemik ini. Tahniah, syabas. Dan kepada yang rasa nak ambil sains sukan, silakan, tak ada masalah. Kita perlukan lebih ramai pakar fisiologi dekat di sini. Okey, baiklah, itu saja bebelan saya untuk kali ini pasal SPM dan juga segala yang berkaitan dengannya. Minta maaf lah banyak-banyak kalau ada poin saya tu yang dirasakan macam berulang-ulang kan. Itu mungkin sebab saya nak menegaskan poin itu beberapa kali kan. Tapi kalau macam berulang-ulang tu minta maaf lagi. Saya pun dah tak tahu nak cakap apa, jadi ulang je lah kan. Okey, apa-apa pun sebelum kita berpisah, saya ingin ni kira macam mewakili Syahidah lah kan, nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam memastikan keputusan dia tu seperti itu
kan, kepada keluarga sendiri kan, Umi, Kak Long, Syakir, terima kasih kerana menolong dia macam-macam kan, tak terkira lah kan. Terima kasih kepada saya juga kan, yelah tolong dia bawa pergi kelas, bawa pergi kelas tuition, bawa pergi sekolah kan. Ni lah antara muka yang membawa dia kan. Terima kasih juga kepada guru-guru Syahidah dari kecil sampai habis SPM kan, SK Bandar Putra, SMK Datuk Utara Dalam. Terima kasih atas segala tunjuk ajar yang kalian berikan kepada dia sampai dapat keputusan macam tu. Ya Allah, Tuhan saja yang dapat membalas segala jasa baik kalian sebagai pendidik kan. Siapa lagi? Kepada sepupunya juga. Dia pun ada sepupu yang sebaya yang turut ambil SPM. Jadi kepada sepupunya tu, tahniah juga. Keputusan SPM anda membanggakan. Tak ada masalah. You've done your best. So we are proud of you. We are happy with your result. And we are looking forward to help you, to guide you in your next journey in IPT, regardless of where you are going to study. It's okay. We are going to help you as much as we could. Alright? So don't worry, we are here for you. Okay? Dan juga saya nak memberikan sedikit kredit kepada kenalan dan juga kawan-kawan saya yang mengajar tak kala pandemik ini. Siapa je kawan saya yang menjadi cikgu di sekolah sewaktu PKP ini, nak menghadap PDPR? Siapa? Adha, Reza, my partner in crime, Lavanya, SMK Kamarul Arifin kalau tak silap. Tahniah Lavan. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Adalah beberapa lagi orang rakan saya yang Azlan Tumingan yang kini berada di Labuan kan, menghadap PKPD kan, bertabah lah ya. Siapa lagi yang menjadi cikgu di sekolah buat masa ini? Kalau ada yang saya tak sebutkan namanya tu, minta maaf lah. Tapi jika anda adalah kenalan saya yang mengajar di sekolah, yes, I salute your effort and your courage and your willingness to get through all of this. So just stay strong and you can do it, alright? Juga kepada kawan-kawan saya yang masih lagi di IPT, yang nak menempuh beberapa semester terakhir ni dalam keadaan PDPR, saya amat kesian sebenarnya, sebab patutnya tahun-tahun akhir ni ciptalah memori dengan kawan-kawan kan, pergi bercuti kan, pergi merayap dengan mereka kan, tapi tak boleh sebab PKP. Agak sayang lah sebenarnya, tapi saya rasa mereka cuma nak PDPR ataupun ODL ni habis supaya mereka boleh habis dengan pengajian mereka kan. Jadi pada Aisyah, Echa, siapa lagi? Anis Wahda, siapa lagi yang belajar? Setakat yang saya boleh ingat 2 orang tu lah kan. Kalau ada yang saya tak sebut namanya, minta maaf, tapi anda juga turut saya doakan supaya semuanya senang, supaya cepat-cepat dapat ijazah yang anda inginkan tu. Okey. Yang mengajar, tak lupa juga Najihah yang mengajar warga dewasa, master kan. Ingat cerita hari tu kan, Pak Semelayan, orang-orang dewasa ni ambil master tapi perangai macam apa. Tapi tak apalah, stay strong sis. Okay, don't worry, tak apa, biarkan ia berlalu pergi. Teruskan mengajar budak-budak master tu dengan jaya ni. Okay, siapa lagi? Kepada mereka yang menghadap PDPR ataupun ODL, baik selaku pendidik ataupun pelajar, saya doakan semoga anda diberikan kemudahan, internet anda sentiasa lancar, tak ada tersekat-sekat, dan semoga anda diberikan guru atau pensyarah ataupun pelajar yang memahami keadaan anda. Okey, sebab itu yang paling penting sebenarnya kan, kita dengan teknologi ni, di sebaliknya itu adalah manusia kan. Dan seelok-eloknya manusia di belakang tu haruslah ada budi bicara kan, common sense, discretion yang sebaik-baiknya. Jadi saya doakan anda semuanya mudah untuk anda, baik selaku pengajar maupun yang belajar. Dan juga kepada guru-guru di seluruh Malaysia yang nak bertukus lumus dengan PDPR ni, saya tak tahulah macam mana anda boleh lakukannya. Saya tengok mak saya buat PDPR pun saya dah rasa macam stresnya kan. Inikah pula yang memang nak mengajar. Jadi semoga berjaya, semoga anda
dipermudahkan segala urusan PDPR ataupun ODL tersebut. Oh, pensyarah saya dekat college KPTM, mesti rindu nak jumpa budak-budak kan. Saya pun dah lama tak pergi college kan. Waktu PKP memang taklah nak pergi kan. Tapi pada pensyarah-pensyarah saya pun, harapnya segala urusan anda mengajar, subjek anda dipermudahkan. Saya tak tahulah macam mana nak belajar subjek-subjek tersebut menggunakan laptop sahaja. Tak boleh bayangkan macam mana nak buat FYP guna Google Meet je. Ya Allah, tak boleh dibayangkan macam mana. Tapi saya harapkan sesiapa yang terlibat dengan PDPR ODL dipermudahkan urusan, dipanjangkan rezeki dan afiat untuk menyelesaikannya dengan jayanya. Okay, kita doa yang baik-baik je. Kita doakan segala kegilaan dan juga sekatan ini berakhir dengan segera. Dan kita doakan mereka yang memudahkan urusan marhain ini, dipermudahkan urusan mereka dunia akhirat. Apa-apa pun, mohon maaf kalau ada yang terkhilaf daripada kata-kata saya ataupun pendapat saya sepanjang, saya pun tak tahu dah berapa minit dah ni. 30 minit, 40 minit, tak tahulah kan. Sepanjang beberapa purnama yang lepas ini, semoga semuanya lancar untuk kita sahaja. Okey. Sekali lagi tahniah kepada semua graduan SPM 2020. Tak kira siapa anda, tak kira apa keputusan anda, anda dah menghadap SPM paling susah dalam sejarah. Saya boleh cakap macam tu. SPM paling susah dengan PDPR-nya, dengan penundaan yang beberapa kali, dengan macam-macam kekangan. Anda dah hadapinya, anda dah dapat keputusan. Tahniah. Sekarang ini fokus pada nak masuk IPT, ataupun kalau tak nak masuk IPT pun cari kerja, tak apa, tak ada masalah kan. Apa-apa pun asalkan perjalanannya itu dipermudahkan. Saya doakan semua graduan SPM 2020 dipermudahkan urusan mereka ukhrawi dan duniawi. Dan saya doakan agar anda dapat menjalani kehidupan seperti yang anda inginkan. Okay, insyaAllah, amin. Kita doakan yang baik-baik saja untuk graduan SPM 2020. They totally deserve our support, our prayers, our thoughts and prayers. They totally deserve it, okay, after one hell of a year that they've been through. Okay, kita tolong mereka, insyaAllah. Dan mereka akan menolong generasi yang seterusnya pula di kemudian hari. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar bebelan saya. Jangan lupa tekan butang thumbs up, kongsi, subscribe dan nak 200 subscriber. Terima kasih kepada yang dah menekan butang subscribe ni, saya amat hargainya. Ajak lagi kawan-kawan yang lain untuk menekan. Okay, terima kasih. Thank you so much. Seperti biasa, Abah ni Kak Long Syakir Syahidah, I love you. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Peace be upon you. Peace is what we need right now.